Episod 2000, Neraka Senluo, Raja Jahat Golem. Apa yang berlaku di sini? Banyak soalan melanda Xiaoyan, dan sebagai tambahan kepada lubang kecil di belakang leher semua orang, Xiaoyan menyoal Gu Yang, badan jiwa. Mereka menahan kita dalam kurungan. Tubuh jiwa emosi Gu Yang sangat terjejas, dan tubuhnya menggeletar dan berkata. Tetapi bukankah Gu Yang sudah kembali normal? Xiaoyan bertanya, perkara seperti ini adalah sesuatu yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, dan dia buntu seketika. Tidak, Anda salah. Klan purba hari ini telah dikurangkan sepenuhnya kepada kem asas klan jahat asing, dan orang klan purba kita hanyalah makanan dan makanan mereka. Selepas mereka mengawal kami, mereka mencerai-beraikan jiwa kami dan memenjarakan mereka di penjara purba, menunggu hari upacara besar terakhir. Kami semua akan bertukar menjadi makanan, menunggu raja baru mereka dilahirkan. Tubuh jiwa Gu Yang terdapat sedikit keputusasaan di matanya, dan dia berkata dengan lembut, jelas sekali dekat pemenjaraan telah membuat badan jiwanya agak terdesak. Tingkat 1 penjara purba semuanya seperti milik kamu. Xiaoyan tidak dapat membantu tetapi bertanya dengan harapan terakhir. Loteng lingkaran besar ini mempunyai julat yang sangat luas dari atas ke bawah. Jika ini berlaku, saya takut bahagian bawah makhluk yang terkandung di dalamnya akan menumbangkan sepenuhnya kognisi Xiaoyan. Makhluk asing mempunyai tujuan yang sangat jelas. Selepas mereka menyerang puak purba kita, mereka menutup seluruh dunia purba, supaya mereka dapat mengawal kita dengan pegawai kanan klan purba. Pada masa lalu, mereka tidak berbeza dengan manusia sebenar, tetapi mereka telah benar-benar menjadi mereka. Dia adalah boneka, jadi dia mengusir jasad roh, menutupnya di sini, dan bersiap untuk upacara besar itu. Semuanya hanya untuk memupuk raja-raja baru. Inilah keadaan di seluruh penjara purba sekarang. Jika tiada manusia untuk diselamatkan, klan purba akan musnah sepenuhnya dalam masa terdekat. Tubuh jiwa Gu Yang berkata, apabila dia berkata bahawa klan purba itu adalah hancur, matanya tertusuk. Ada sedikit rasa bersalah pada dirinya sendiri. Asas yang tidak terkira banyaknya nenek moyang klan purba bekerja keras untuk membina telah dimusnahkan sepenuhnya oleh mereka. Sakit yang menyayat hati membuatkan tubir matanya masam. Berapa banyak masa yang kita ada? Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu, tetapi kita kesuntukan masa. Gu Yang menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Keadaan semasa bukanlah sesuatu yang boleh dihentikan oleh Xiaoyan sendirian. Saya akan turun dan lihat. Selepas berfikir sejenak, susuk tubuh Xiaoyan menggeliat, bertukar menjadi bayang hitam dan menuju ke bawah. Setiap kali dia menuruni jarak tertentu, aura jahat yang kuat membuatkan Xiaoyan berjaga-jaga secara tidak sengaja, berdiri. Di bawah loteng lingkaran di tingkat pertama penjara purba adalah kawasan baru, seolah-olah loteng di atas dan ruang yang berdiri di bawah loteng adalah dua ruang yang berasingan dan bebas, satu digunakan untuk memenjarakan badan jiwa, dan satu lagi adalah digunakan untuk memupuk yang kuat. Di ruang di bahagian bawah, di mana matahari berlumuran darah, ia adalah dunia asura yang suram dan berwarna darah. Di ruang angkasa, ia agak rata, dan patung-patung batu syaitan yang tinggi berdiri megah, tetapi semuanya berlumuran darah merah. Sekeping istana syaitan yang berterusan, bentuknya sangat dekat dengan kepala syaitan, dan mereka berdiri dengan senyap di sini. Dalam api penyucian yang menyeramkan, rangka yang tidak berkesudahan terapung. 7 atau 8 gunung tulang layu yang besar berdiri tegak, dan aliran darah mengalir melepasi patung, istana, dan gunung tulang. Di tengah-tengah istana syaitan ini, golem yang agak kecil berdiri sedikit. Ia menyerap kuasa yang tidak terkira secara berterusan, dan terdapat daya hidup yang sama-sama muncul. Beberapa golem di sekeliling juga menuju. Untuk menyembahnya, nampaknya cukup hormat untuk tunduk. Xiaoyan berdiri dengan senyap di pintu masuk ruang senluo ini tanpa mengambil satu langkah pun. Penindasan yang diberikan kepada Xiaoyan di sini adalah tidak kurang daripada tahap kesempurnaan Dewa Pertempuran 8 Bintang. Di samping itu, ia kini menjadi tanah syaitan. Apabila identitinya terbongkar, saya takut. Di neraka senluo di bawah, darah bersinar ke langit, kabus berwarna darah yang tidak berkesudahan berlarutan, dan bau ikan menjijikkan. Terdapat anggota badan yang patah, organ dalaman, tangan dan kaki, dan kepala di mana-mana. Adegan ngeri seperti itu sudah cukup untuk membuat kulit kepala berdegup kencang. Berapa banyak darah dan mayat manusia digunakan dalam adegan ini? Dia menghabiskan masanya dalam membantu orang lain mendapatkan cinta diri. Melihat ke bawah istana iblis, di tanah syaitan yang tandus dan gelap di sekelilingnya, tubuh zalim bertaburan di sekeliling, dan lebih banyak lagi digantung di dinding di hadapan istana iblis, Xiaoyan berminat.
Kekuatan jiwanya berbau penindasan yang sangat zalim daripadanya, jelas kerana terdapat kuasa zalim di hadapan mayat itu, tetapi dia pasti telah mengalami banyak hukuman mati sebelum kematiannya, dan semua jenis keadaan tragis masih dikekalkan. Nampaknya, kita mesti memberi mereka hadiah besar. Apabila Xiaoyan melihat golem kecil di kedalaman neraka senluo, api suci dan kuasa syaitan dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi resah, perasaan yang tidak dapat digambarkan kemurungan melanda tubuh Xiaoyan. Kematian, kesejukan, ketakutan, dan aura yang tidak terkira banyaknya meluru ke arah muka. Nampaknya golem itu terus-menerus memakan tenaga hidup dan juga jiwa orang-orang yang dipenjarakan dari klan purba. Pemulihan, saya takut sekurang-kurangnya dongeng pertempuran 8 bintang itu lengkap, atau bahkan, penjelmaan semula. Huhu, Xiaoyan menarik nafas panjang, nyala ambar dalam badannya, nyala kuning pucat abadi, dan kuasa syaitan hijau tua, ketiga-tiga kuasa itu muncul bersama-sama, dan pemikiran gila akhirnya terbentuk dalam hati Xiaoyan. Oleh kerana nyalaan suci boleh disatukan dan dipadatkan, maka di sini, nyalaan abadi boleh dicantum sepenuhnya, dan nyalaan baru dari gabungan 5 nyalaan suci boleh dihasilkan semula. Dan dengan gabungan 5 nyala api suci, kuasa nyalaan baru pasti tidak akan lebih lemah daripada nyala api suci ke-14 atau lebih. Pada masa itu, kuasa Xiaoyan sudah pasti akan berada pada tahap, kuasa syaitan, kuasa api suci. Satu kebaikan dan satu kejahatan. Suci hingga kebal terhadap semua kejahatan, ia adalah api tulin yang paling suci dan purba di dunia dakian. Aura jahat, kejahatan yang tiada tandingannya, adalah sifat baru dunia dakian tanpa orang dahulu dan kemudian, dan ia juga merupakan kuasa baru. Bolehkah dua kuasa ini boleh? Penyepaduan lengkap juga tidak diketahui. Tetapi Xiaoyan tahu bahawa dia tidak mempunyai pilihan sama sekali. Jika dia tidak menghentikan pembiakan syaitan di sini tepat pada masanya, ia tidak akan lama sebelum seluruh benua Duyun akan menghadapi bencana yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Tidak, saya perlu mencari Pak Cikgu Yuan dan beberapa orang dahulu. Selepas beberapa ketika, Xiaoyan meletakkan ketiga-tiga kuasa itu, dan sosok itu pergi dari sini dan berjalan ke arah loteng lingkaran. Mereka ini mesti diselamatkan. Terdapat peluang untuk melakukan pukulan yang dahsyat, jika tidak, sebaik sahaja tembakan diambil, kuasa orang dahulu akan dimusnahkan oleh tangan mereka sendiri, dan itu tidak akan berbaloi dengan kerugian. Walau bagaimanapun, aura yang sangat sempurna yang Xiaoyan pada asalnya disembunyikan adalah disebabkan oleh kuasa syaitan dan api suci yang tiba-tiba, tetapi ia terdedah kepada mata benda jahat di neraka senluo. Krisis yang belum pernah berlaku sebelum ini sedang menunggu Xiaoyan. Pada masa yang sama, apa yang dipanggil anak cahaya itu juga menyelesaikan kejahatan dan memimpin dalam melangkah ke tingkat satu penjara purba. Ia juga kerana kewujudannya yang memberi Xiaoyan peluang untuk menyelamatkan tebusan. Episod 2001. Menyelamat, anak cahaya terperangkap. Sisi. Debaran yang mengerikan menghasut aura seluruh neraka senluo, seperti dinamit yang menjadi semakin kuat, dan aura suram menyala sedikit pun. Pada masa ini, di dalam purgatori senluo, beberapa tempat gelap dan suram di istana jahat sentiasa menunjukkan adegan pelik. Nampaknya perkara-perkara ini dikawal oleh kuasa puak jahat asing. Susu. Nampaknya beberapa semut jahil berlari masuk. Feng Xiejun, bagaimana awak memantau pertahanan penjara purba? Pada masa ini, di dalam dewan sejuk di dalam kubu jahat, 3 kumpulan gas hitam diam. Berdiri di sini, jisim udara jahat pada mulanya tiba-tiba bercakap, dan terdapat sentuhan kemarahan yang mengejutkan dalam suaranya. Dan di tengah-tengah 3 kumpulan Qi hitam, golem kira-kira Jiangsu berdiri, dan aura yang terkandung di dalamnya sangat jahat. Ini salah saya pergi tengok. 2 kumpulan udara hitam di bawah mendengar kata-kata itu, dan salah seorang daripada mereka juga bergumam dan hilang terus di sini. Ini, aura yang pelik. Selepas beberapa ketika, figura Liu Hao juga tiba di sini satu demi satu di tingkat satu loteng lingkaran ke bawah penjara kuno itu, tangan. Lawak, saya tidak melihat identiti mereka berdua. Saya seorang anak tahta suci yang bermaruah dan bermaruah. Jumlah khazanah yang telah saya pelajari dan jumlah harta yang saya bawa pada tubuh saya tidak dapat dilawan oleh figura jahat yang tidak bernama. Pif. Angin suram bertiup, menjadikan aura di sini melampau, dan aura Xiaoyan dan anak cahaya juga berperingkat dengan sempurna, jadi mereka tidak menjumpainya. Jerawat.
Tepat ketika Liu Hao menyembunyikan sosoknya dengan senjata abadi di badannya, kekosongan di hadapannya tiba-tiba menggeliat, dan awan gas hitam pekat melimpah tanpa terkawal, dan serta-merta menitis ke tanah, dengan suhu rendah yang menggigit berais. Dan kesunyian yang mematikan membuatkan badan Liu Hao tegang. Nampaknya, Xiaoyan dan Liu Hao adalah orang pertama yang menemui Liu Hao oleh kuasa sebenar bangsa asing. Saya melihat bahawa ia adalah seorang lelaki muda, tinggi dan langsing, dengan ciri-ciri wajah yang jelas dan dalam, seperti patung batu yang masih gelap, dalam mata gelap, jahat dan seksi, yang menyebabkan nafasnya agak kacak, dan muka itu berkerut. Dengan secebis senyuman yang agak hambar, sekali imbas, auranya. Peringkat akhir at Star Fighting Immortals. Apakah tempat ini? Pada masa ini, Liu Hao mengerutkan dahi. Jelas sekali, lelaki ini mengejarnya. Kini ruang pavilion jahat ini sempit dan tiada tempat untuk melarikan diri. Atribut cahaya. Sudut mulut pemuda itu terangkat, kelihatan sedikit kejutan, dan dia berkata dengan nada yang sangat terpegun. Atribut ringan adalah ancaman maut kepada klan jahat luar wilayah mereka, dan ia juga merupakan kuasa yang sangat mereka benci, yang setanding dengan api suci. Siapa awak? Ia sebenarnya muncul di penjara purba klan purba. Melihat ini, Liu Hao serta-merta mengerutkan dahi, dan aura terang di sekeliling perlahan-lahan muncul, dan aura kebencian bersama muncul. Alam jahat. Lelaki muda itu mendengus dingin, dan tenaga syaitan substantif mencurah-curah, menutupi kedua-dua mayat itu serta-merta. Lapangan. Tidak baik. Melihat ini, Liu Hao baru sahaja hendak menggunakan cara yang besar, tetapi dia terhuyung-hayang dan terperangkap dalam alam roh jahat. Nama saya Feng Xiejun, ini adalah domain saya, dan pengamal sifat cahaya sudah cukup untuk saya mengambil tindakan. Saya harap awak tidak menghampakan saya. Mata jahat Feng Xiejun dipenuhi dengan sentuhan sihir, yang membuatkan dia berasa tidak senang. Saya tidak tahu kenapa, tetapi lelaki dengan kekuatan 7 bintang di hadapannya ini sebenarnya membuatkan dia berasa tidak senang. Ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Dalam domain Feng Xiejun, ia seperti dunia lain yang megah, yang menakutkan dan penuh dengan aura suram yang tidak berkesudahan. Kawasan sekitar Liu Hao dilindungi oleh aura cahaya, tergantung di udara. Melihat sekeliling, seluruh tanah di kawasan di bawah adalah seperti bongkah besi merah panas, memancarkan kecemerlangan merah terang. Semua tiang batu besar dan dinding batu di atas tanah berkelip-kelip dengan darah yang menakutkan, dan aura itu jelas merupakan penglihatan yang disebabkan oleh menyerap dan menelan intipati darah manusia yang tidak terkira banyaknya. Feng Xi Tiandeng. Melihat tubuh Liu Hao dengan aura yang begitu murni dan terang, Feng Xiejun sebenarnya merasakan sedikit kegelisahan dalam tubuhnya. Dia langsung tidak berniat untuk menahan tangannya. Hai, meraung pergi ke arah Liu Hao. Terdapat letusan bunyi kuat yang menghancurkan bumi, yang tiba-tiba meletus seperti guruh, darah di ladang berkobar-kobar ke langit, baunya menyengat, darah sentiasa melonjak, dan angkasa bergegar dengan kuat, seolah-olah kira-kira untuk terbalik. Roh jahat memenuhi dunia, seluruh langit tidak lagi cerah, dan semua pemandangan di dunia dipenuhi dengan darah yang lemah. Terdapat bunyi ngauman sihir yang membosankan, yang sentiasa kedengaran di bawah tanah yang dalam. Jelas sekali bahawa kedua-dua serangan itu tidak dapat dibezakan. Pelik, kenapa turun naik Soul Jade sangat lemah? Xiaoyan berjalan di loteng dengan tenang. Dia meneroka setiap sel dengan teliti, tetapi mendapati dia tidak dapat mencari sel tempat Gu Yuan dipenjarakan. Shabu-shabu. Jade jiwa yang tenang bersinar dengan kilauan jiwa yang sangat sama. Perkara ini adalah kuasa jiwa yang ditinggalkan oleh Gu Yuan pada mulanya. Turun naik kini menunjukkan bahawa Gu Yuan berada berdekatan, tetapi kuasa Gu Yuan seolah-olah ditindas dan dimeterai. Xiaoyan tidak dapat mencari lokasi yang tepat. Tidak, saya hanya boleh mencuba nasib. Selepas diam seketika, Xiaoyan berjalan ke arah tepi yang paling hampir dengan istana neraka Senluo di bawah. Suasana di sini adalah kawasan yang paling pelik dan mungkin paling mencurigakan. Sebab tak ada masa, kalau cari satu persatu macam ni, takut tak jumpa tahun monyet, kuda dan bulan. Lebih baik berjudi. Beng beng beng. Pesona pengedap. Sudah tentu, ada masalah, www.melnovel.com, apabila tubuh Xiaoyan baru sahaja menghampiri sel paling bawah, penghalang jahat yang sama terus melantunkan badan Xiaoyan. Bisit. Dengan bunyi, tubuh Xiaoyan serta-merta menghakis sangkar dan penghalang ais sejuk yang boleh memakan tenaga pendendam manusia dan kuasa jiwa, dan memasuki sel yang disyaki memenjarakan Gu Yuan. Sekali pandang, sel di sini agak besar, dengan saiz ratusan meter persegi.
Hanya ada meja kayu ringkas dan sesosok tubuh gelap duduk di sebelah sel. Gu Yuan. Pak Cik. Xiaoyan berjalan dengan berhati-hati selangkah demi selangkah. Jika dilihat dari turun naik Solje, kuasa di hadapannya jelas tidak salah. Siapa? Apabila dia mendengar perkataan Gu Yuan, tubuh bayang itu tidak dapat mengelak daripada menggeletar secara tiba-tiba, dan kemudian badan yang agak selamba itu berpusing terus, matanya ditutupi oleh rambut hitam yang semakin ceroboh, ternampak seorang lelaki berbaju hitam. Lelaki berbaju hitam itu nampaknya tidak banyak berubah berbanding masa lalu, tetapi kekuatan dalam tubuhnya juga bertambah hebat. Pada ketika ini, aura yang biasa memenuhi fikiran lelaki gelap itu. Gulu. Xiaoyan. Selepas menarik nafas panjang, bayangan itu bergumam, senyuman yang jarang berlaku, disertai dengan bunyi air mata tua yang rendah, muncul. Petik 1. Episod 2002. Melihat Gu Yuan, Maharaja yang tiada taranya. Pak Cik Gu Yuan. Apabila Xiaoyan mendengar ini, dia tidak dapat menahan melutut secara tiba-tiba, perasaan sedih yang tidak dapat dibendung memenuhi hatinya, melihat bayang hitam yang agak nipis di hadapannya, kuasa jiwanya yang tajam sememangnya, dia menyedari bahawa dia telah diseksa di sini selama masa yang lama. Jika dia tidak memikirkannya, saya takut. Xiaoyan percaya bahawa dia berdiri tegak, tidak berlutut ke langit dan bumi, bukan kepada hantu dan Tuhan, hanya anak dan ibu angkatnya sendiri, apatah lagi mencari dan berlengah-lengah berpuluh tahun, biarkan Xiaoyan melihat Gu Yuan buat kali pertama. Rasa bersalah timbul. Nak, sayang, jangan buat macam ni. Gu Yuan tergesa-gesa cuba membantu Xiaoyan bangun, dan kemudian perlahan-lahan berkata, dia tahu bahawa ini bukan salah Xiaoyan, dan selepas datang ke klan purba, dia juga sama-sama dia faham bahawa Xiaoyan mempunyai terlalu banyak perkara di bahunya, dan dia memerlukan masa, yang merupakan salah satu sebab mengapa Shena akan memasuki tanah suci secara melulu. Shena bukan sahaja rumah utama Xiaoyan, tetapi juga bidadari yang berbudi dan bermaruah. Apa yang dia mahukan ialah dapat menemani Xiaoyan untuk berkongsi kebimbangannya, bukan sekadar pasu, yang sebenarnya bukan sesuatu yang mewah. Ayah, saya lambat, saya buat awak menderita, saya minta maaf untuk awak. Xiaoyan berkeras bahawa dia tidak tahan, dan berkata dengan rasa bersalah. Saya tidak boleh menyalahkan awak dalam hal ini. Apabila 5 maharaja memecahkan langit, kami tidak menjangkakan begitu banyak perkara akan berlaku. Selepas memecahkan langit, dengan bimbingan darah dalam tubuh kami memasuki benua duyun secara tidak sengaja, dan telah diambil oleh orang dahulu kala, dan kerana Shena membawa api yang berbeza, api aneh itu seolah-olah menjadi warisan. Orang dahulu kala, mereka mempunyai hubungan yang rapat, jadi mereka telah direkrut oleh Maharaja Syurgawi yang tiada tandingannya dari klan purba dan diusahakan dengan penjagaan yang teliti. Semasa Gu Yuan bercakap, suaranya dipenuhi dengan udara yang sejuk, yang membuatkan ekspresi Xiaoyan agak terharu. Di mana Shena sekarang? Selepas beberapa ketika, dengan sokongan kuat Gu Yuan, Xiaoyan bangun dan membuka mulutnya dengan menggeletar, fikirannya dipenuhi dengan susuk tubuh langsing yang ringan dan anggun itu. Ini adalah pergantungan terakhir Xiaoyan. Jika Shena membuat sebarang kesilapan di kalangan orang dahulu, Xiaoyan tidak akan keberatan menyalakan sepenuhnya kuasa api suci dan syaitan di sini. 2 kuasa yang menakutkan itu sudah cukup untuk mengubah separuh daripada perkara jahat di sini menjadi debu. Jangan risau, Shena telah lama berada di tempat suci purba ketika klan purba berada dalam keadaan huru-hara. Gu Yuan melihat kebimbangan di mata Xiaoyan dan menghiburkan, tetapi walaupun begitu, ekspresi Gu Yuan juga tidak begitu baik, dan dia seolah-olah bimbang tentang sesuatu. Tempat suci purba, berkerut dahi Xiaoyan apabila mendengar kata-kata itu. Tempat seperti ini memerlukan 3 kunci untuk membuka pintu tanah haram dan memasukinya. Sekarang dia tidak mempunyai masa, jadi dia hanya boleh menyasarkan guru Shena. Pada Tuhan yang tiada taranya. Kali ini, Gu Yuan tidak dapat menahan bertanya apabila dia melihat Xiaoyan seorang diri. Dia terlalu mengetahui kezaliman bangsa asing ini yang mengawal puak purba mereka. Kezaliman itu pastinya bukan sesuatu yang Xiaoyan boleh lawan seorang diri. Daripada, saya akan pilih awak dan Shena pulang. Xiaoyan tersenyum lembut. Iklan oleh Pub Future, tetapi di sini. Gu Yuan juga menggeleng perlahan apabila dia mendengar kata-kata itu. Kerana status istimewanya, dan bangsa jahat dari luar wilayah cuba mengawal Shena dengan dirinya sendiri, dia telah bersikap baik terhadap dirinya selama bertahun-tahun dipenjarakan dan dimeteraikan.
Boleh dikatakan tanpa teragak-agak bahawa, kecuali Gu Yuan dan Maharaja Syurgawi tanpa tandingan, di tingkat satu penjara purba, semua figura lain adalah jasad jiwa, tetapi kedua-duanya adalah jasad sebenar. Kuasa-kuasa jahat tidak memalukan mereka, tetapi memasang meterai berat untuk menyekat mereka di sini. Ayah, jangan risau. Ayah, jangan risau. Saya akan menyelamatkan awak dahulu, dan kemudian pergi untuk mencari senior Maharaja Syurgawi yang tiada tandingannya, tetapi saya mungkin perlu memasuki kawasan larangan selepas itu. Xiaoyan mengangguk. Baiklah, tetapi berhati-hati, meterai di sini adalah... ..2. Retak. Sebelum suara Gu Yuan jatuh, lapisan pesona jahat gelap di sekelilingnya perlahan-lahan hilang seperti wap dan hilang di sini. Kau budak busuk. Gu Yuan mengangguk lega. Mari kita pergi ke sini, Maharaja Syurga yang tiada taranya berada di seberang. Kedua-duanya berhati-hati meninggalkan sel dan segera berjalan ke seberang. Pif! Xiaoyan melihat ke dalam, tetapi tiada apa-apa di sana, dan struktur sel ini agak serupa dengan yang didiami oleh Gu Yuan, tetapi aura di sini memberikan tekanan yang sangat teruk kepada Xiaoyan. Pergi masuk. Xiaoyan melihat sekeliling, dan tiada figura atau aura jahat yang muncul, dan kedua-duanya serta-merta tenggelam di dalam sel Maharaja Syurgawi tanpa tandingan. Sel lelaki ini sudah sangat dekat dengan sendu di bawah, jadi ia kelihatan sangat suram. Senior. Selepas bernafas, mereka berdua baru sahaja melangkah masuk ke dalam sel. Gu Yuan menahan Xiaoyan untuk berhenti, dan kemudian Gu Yuan menjerit ke arah meja kayu kosong di hadapannya. Gu Yuan. Selepas beberapa ketika, suara yang agak terkejut muncul, dan bayangan gelap perlahan-lahan berkelip di atas meja kayu, tetapi turun naik kuasa pada lelaki ini sangat zalim, malah ada gelombang di sekelilingnya. Aura anjing laut yang sangat menakutkan sebenarnya menyebabkan pernafasan Xiaoyan sukar. Senior, kami di sini untuk menyelamatkan kamu. Kata Gu Yuan teruja dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana awak keluar dari masalah? Maharaja Syurgawi tanpa tandingan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengetahui bahawa segala-galanya adalah kerana kredit Xiaoyan. Senior, biar saya bantu awak keluar dari masalah, tapi saya harap awak akan berikan saya kunci untuk masuk ke Tanah Suci. Sebab saya suami Shena. Xiaoyan berkata dengan tenang, tetapi nafas dalam badannya perlahan-lahan berkelip, dan nafas sama muncul. Jadi begitulah keadaannya. Melihat aura yang sangat sama beredar di atas kepala Xiaoyan, Maharaja Syurgawi Peerless memicingkan matanya dan mengangguk. Pada asalnya, klan jahat asing menggunakan helah ini, tetapi malangnya mereka semua dilihat melalui. Tindakan Xiaoyan sudah pasti membuktikan identitinya. Pada peringkat akhir Seven Stars Fighting Immortals, Sheng Yan, walaupun ia bagus, ia tidak mencukupi untuk gadis itu menyukainya. ..2. Tepat ketika Xiaoyan cuba memecahkan meterai, Melnovel.com, Peerless Heavenly Emperor sedang merenung Xiaoyan. Selepas melihatnya dengan teliti, dia bergumam, jelas ada rasa menjaga untuk perantisnya. Beng beng beng. Rantai yang diukir dengan corak jahat yang tidak terkira banyaknya bergetar dengan kuat, tetapi akhirnya mereka tidak dapat menahan pembakaran Xiaoyan dan telah dikalahkan sepenuhnya. Berjaya. Xiaoyan berpeluh dengan banyak, dia tidak dapat membantu tetapi mengesat peluh itu, dan semangat juang yang mempesonakan dihantar kepada Gu Yuan dan Maharaja Syurgawi tanpa tandingan pada masa yang sama. Mereka berdua telah dimeterai selama beberapa dekad, dan sifat dendam dalam tubuh mereka telah lama ditelan. Kini ia boleh digambarkan sebagai bekas yang besar, tetapi tidak ada kesan dendam di dalamnya. 5 Star Fighting Immortals. 8 bintang bertarung abadi. Kedua-duanya duduk bersila, cuba menyerap semangat juang Xiaoyan, dan Xiaoyan segera merasakan aura mereka berdua. Aura Gu Yuan jelas telah mencapai peringkat awal yang jarang berlaku dalam abadi pertempuran 5 bintang, dan aura Maharaja Syurgawi tanpa tandingan telah mencapai peringkat akhir yang jarang berlaku dalam abadi pertempuran 8 bintang. Hihi, adik lelaki saya ni cukup berani. Dia sebenarnya berani merampas 2 watak penting yang secara peribadi menindas mohon itu. Sama seperti mereka bertiga duduk diam di dalam sel ini, awan darah bergolek dengan ganas, dan bayang-bayang jahat dan menawan yang mempesona, diiringi ular darah, muncul dari tanah langfang. Aura semacam itu, tahap kejahatan itu, saya takut pemimpin sebenar yang mengawal penjara purba ini. Episod 2003. Pada peringkat akhir Fighting Immortals 8 bintang, darah ular dan kalajengking. Sial. Saya sepatutnya fikir kita sedang diperhatikan oleh mereka selangkah demi selangkah.
Melihat pada sosok yang mempesonakan yang dikelilingi oleh ular darah di hadapannya, wajah Maharaja Syurgawi tanpa tandingan tiba-tiba berubah secara drastik. Hanya wanita mempesona di hadapannya yang berpakaian putih seperti tudung, badannya seperti asap, seluruh badannya sangat putih, dan wajahnya cantik dan kasar, tetapi terdapat lapisan kabus darah pada kulitnya, yang kelihatan sangat suram, dan terdapat beberapa roh jahat di seluruh tubuhnya. Kewujudan ular menjadikan nafasnya sangat jahat. Betapa paksaan yang menakutkan. Xiaoyan mengerutkan kening, api ambar dilepaskan dari badannya, melindungi mereka bertiga, dan dia berfikir dengan cepat bagaimana untuk memecahkan keadaan. Di penjara purba, terdapat 3 gergasi. 2 daripada mereka hampir dengan peringkat raja, dan kekuatan mereka telah mencapai peringkat akhir Dusian bertaraf 8. Saya telah diserang oleh kedua-duanya pada mulanya. Wanita yang mempesona, tekanan yang besar melanda. Dia dan kuasanya berada di peringkat akhir 8 bintang Fighting Immortals, tetapi di sini mereka berada di kem musuh, dan kuasa mereka telah ditindas selama beberapa dekad. Sekarang mereka hampir tidak pulih sedikit, saya khawatir ia akan menjadi pertempuran yang luar biasa zalim. Mana yang satu lagi? Xiaoyan bertanya. Yang seorang lagi sepatutnya menjadi raja, tetapi saya tidak pernah melihatnya dari awal hingga akhir. Kekuatannya sepatutnya jauh melebihi keduanya, saya khawatir Dusian yang bertaraf 8 bintang itu lengkap atau lebih kuat. Maharaja Syurgawi tanpa tandingan berkata dengan sungguh-sungguh. Senior, bolehkah kamu memanggil penatua klan purba? Selepas beberapa ketika, Xiaoyan berkata dengan dingin sambil melihat ular darah jahat yang tidak terkira banyaknya muncul di seluruh sel. Hihi, adik jangan buang masa. Seluruh dunia purba telah dipenjarakan sepenuhnya oleh kami, dan cara penatua klan purba ini memanggil penatua juga telah dihapuskan sepenuhnya oleh kami. Sekarang Anda tidak boleh melindungi diri Anda, jadi jangan fikirkannya. Sosok jahat yang mempesona itu tersenyum dan berkata dengan senyuman yang menggoda, matanya yang cantik perlahan-lahan memandang api ambar di badan Xiaoyan, yang agak berapi-api. Pergi, saya akan menghalangnya, cepat. Xiaoyan tergesa-gesa berkata, api ambar yang terang memisahkan jejak untuk melindungi mereka berdua, dan segera mengangguk kepada Maharaja yang tiada taranya. Nampaknya kedua-duanya memutuskan untuk bergerak secara berasingan, dan serta-merta melancarkan serangan ganas. Serang, tutupi. Ini darah ular dan kalajengking. Kuasa dia kebanyakannya dan sejuk, awak kena berhati-hati. Maharaja Syurgawi tanpa tandingan membawa Gu Yuan, melangkah keluar, dan segera meninggalkan sel. Tanah adalah syurga terakhir. Maharaja Syurgawi tanpa tandingan berkata dengan ekspresi muram. Tetapi Xiaoyan, Gu Yuan kelihatan teragak-agak. Jangan risau, budak tu pandai. Maharaja Syurgawi tanpa tandingan menghiburkan. Baik. Gu Yuan mendengar kata-kata itu, dan tapak tangan Maharaja Syurgawi tak tertandingi berubah menjadi corak Brahma yang tidak terkira banyaknya, yang berjenama ringan di tangga, dan pintu cahaya tiba-tiba muncul. Ini adalah ruang yang agak sempit, jelas sekali ruang yang digunakan oleh Maharaja Syurgawi yang tiada taranya untuk menyimpan khazanah yang memasuki tanah suci. Sudah tentu. Tepat ketika Gu Yuan dan Maharaja Syurgawi tanpa tandingan memasuki kekosongan itu, ular dan Scorpion Shui berjalan perlahan-lahan selangkah demi selangkah, memandang kedua-dua figura itu, sindiran muncul di bibir menggoda mereka. 2 nyala api suci, ditambah dengan kehidupan sentes kuno, sudah cukup untuk dia benar-benar berkembang dan menjadi tahap raja sebenar. Namun, dia tidak mengendahkan nyala api suci dan kuasa syaitan yang bergelora dengan ganas di sekeliling tubuh Xiaoyan Wu. Melnovel.com, lama-kelamaan, kuasa ini pasti akan menjadi teknik menakutkan yang akan membahayakan dunia. Di sisi lain, Liu Hao dan Feng Xiejun sedang bergaduh. Anak ini, pada wajah tampan Feng Xiejun, terdapat kesan parut yang ketara, malah pada badannya, tanda jenama itu amat menakutkan. Kuasa atribut cahaya mengenai badan bangsa asing, dan kerosakan yang disebabkan adalah kekal dan tidak dapat dipulihkan. Pada tahap tertentu, ancaman kuasa sifat cahaya lebih besar daripada api suci. Dalam kegelapan yang tidak berkesudahan, hujan jahat mencurah-curah, dan Feng Xiejun tidak peduli tentang apa-apa lagi, dia pecut tiba-tiba, lautan syaitan berguling di sekelilingnya, dan niat membunuh yang ganas mahu menghancurkan Liu Hao menjadi 10.000 keping. Titik. Ia benar-benar menjijikkan nafas. Pada badan Liu Hao, cahaya yang menyilaukan muncul, dan di belakang-belakang dan bahu, terdapat bintik-bintik cahaya putih yang tidak terkira banyaknya,
yang secara sama-sama menggariskan tanpa sempadan yang mengagumkan. Sayap yang besar. Di atas sayap yang menjulang, aura suci yang menggegarkan langit dan bumi perlahan-lahan turun. Pada masa ini, mata Feng Xiejun tiba-tiba menjadi serius yang luar biasa. Dia merenung Liu Hao dan berkata, bagaimana mungkin? Sayap malaikat. Episod 2004. Dua malaikat bersayap, dua jiwa. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Melihat sayap malaikat Liu Hao yang semakin ganas perlahan-lahan terbentuk, wajah Feng Xiejun acuh tak acuh, dia tidak boleh lagi mempedulikan serangan, badannya kaku berada di udara, dan laut ajaib di sekelilingnya walaupun itu kerana aura terang pada tubuh Liu Hao hilang dalam sekelip mata, dan kesungguhan yang jarang muncul dalam hatinya. Bagaimanapun, apabila badan Liu Hao mula mengembun, beberapa perubahan yang jarang berlaku perlahan-lahan berlaku. Feng Xiejun tidak mengetahui situasi tertentu, tetapi perubahan seperti itu mungkin bukan petanda yang baik. Dalam identiti mulia saya sebagai anak cahaya, saya mengisytiharkan bahawa saya akan menilai sepenuhnya kamu Feng Xiejun pada masa ini. Terimalah hukuman keadilan. Liu Hao tiba-tiba tersenyum, dan senyumannya penuh dengan kebanggaan tanpa rasa takut. Tubuhnya perlahan-lahan terangkat ke langit, dan kecemerlangan yang mempesona serta-merta membentuk dua sayap malaikat dengan saiz lebih daripada 100 meter di belakangnya. Lapisan sayap malaikat tulin adalah seperti belenggu suci, menggoncang jiwa Feng Xiejun, menjadikannya tidak kelihatan. Anak cahaya tahta suci. Pada masa ini, Feng Xiejun mengerutkan kening, dan krisis yang tidak pernah berlaku sebelum ini muncul. Malaikat adalah kewujudan unik Holy See, dan bilangan sayap malaikat adalah kriteria paling penting untuk mengukur kekuatan malaikat. Sayap malaikat, setiap sayap tambahan, kekuatan akan mendapat peningkatan yang besar, tetapi ada sejenis kewujudan di luar malaikat. Anak cahaya yang legenda hanya muncul di seluruh dunia 1000 besar hanya 5 kali dalam beberapa tahun yang tidak terkira. Setiap kemunculan anak cahaya menunjukkan bahawa dunia 1000 besar sedang menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kuasa anak cahaya melampaui batas. Sebahagian daripada malaikat, kerana mereka adalah utusan tulin kerajaan malaikat, orang percaya kepada terang, setiap kali dia muncul, dia akan memimpin takhta suci untuk mencipta kemegahan tertinggi dan mengusir kejahatan yang tidak terkira banyaknya untuk dunia yang hebat, yang juga mencipta nama kemuliaan tertinggi anak cahaya. Randukan rendah hati. Dengan berkat sayap malaikat di belakangnya, lapisan halo putih susu menutupinya. Detik seterusnya, nafas dan susuk tubuh Liu Hao seperti orang. Bing Shui, tulang jade otot ais itu bukanlah seperti yang boleh dimiliki oleh seorang lelaki, tetapi ia agak serupa dengan sosok wanita, dan solek merah jambu di sudut bibir, bibirnya seperti bunga sakura, membuatkan ramai lelaki gila. Tetapi Liu Hao ini jelas seorang lelaki, bagaimana dia boleh berubah menjadi seorang wanita? Dia bertukar jadi perempuan. Apa yang sedang berlaku? Feng Xiejun melihat bahawa selepas menggunakan kuasa malaikat, kejantanan Liu Hao hilang sepenuhnya. Sebaliknya, segumpal aura cahaya wanita turun pada Liu Hao. Untuk seketika, dia sangat terkejut, walaupun dengan pengalamannya, ia tidak pernah berlaku sebelum ini. Run up, pergi. Liu Hao mendengus dingin, suaranya agak menyenangkan, dan niat membunuh yang dingin dan menusuk memenuhi udara. Serta-merta, dia mengangkat tangan jade-nya yang langsing dan memandang Feng Xiejun dengan mata cantiknya. Aura terang yang tidak terkira banyaknya di sekeliling tubuhnya secara langsung membentuk ratusan laluan. Anak panah bulu yang terang menembak ke arah yang terakhir dengan sudut yang sangat rumit dan tajam. Iklan oleh Pub Future, kulit perempuan. Jiwa. Atau adakah kerana sayap malaikat? Melihat adegan ini, hati Feng Xiejun tiba-tiba muncul, nampaknya sejak saat sayap malaikat itu terbentuk, tubuh, kulit, tulang dan juga jiwa Liu Hao telah berubah. Sejak awal, Liu Hao, seorang lelaki, bertukar menjadi dewi cahaya berais yang hanya tahu membunuh. Sama ada nafasnya atau perkara lain, dia telah mengalami perubahan yang menggegarkan bumi. Feng Xiejun sentiasa mempunyai intuisi di dalam hatinya, nampaknya terdapat dua jiwa yang tinggal di dalam tubuh Liu Hao. Satu ialah roh Liu Hao, seorang manusia biasa, dan satu lagi ialah roh Dewi Penyembelihan yang telah bertukar menjadi anak cahaya dan diberkati oleh sayap malaikat. Laut iblis meraung. Walaupun Feng Xiejun hairan, dia tidak berani teragak-agak dalam menghadapi serangan menakutkan Liu Hao. Sumber gelap kejahatan di seluruh tubuhnya dilepaskan dan diserang terus dengan anak panah bulu yang terang di seluruh langit. Bersama-sama, anak cahaya ini mesti pelik.
Nampaknya perkara ini mesti dilaporkan kepada raja-raja secepat mungkin, jika tidak. Petik 2. Serangan kedua meletus dengan bunyi yang memekakkan telinga, dan Feng Xiejun juga merasakan ketakutan di dalam hatinya, dan dia segera mahu berundur. Beng beng beng. Di seluruh dunia, tenaga yang tidak terkira banyaknya melimpah ke mana-mana. Konfrontasi menakutkan yang melepasi langit dan bumi menjadi semakin sengit. Nak lari, jatuh sepenuhnya. Terdapat sedikit sindiran pada mata Liu Hao yang cantik berais, dan kemudian sayap di belakangnya bergoyang perlahan-lahan, tetapi pada sayap malaikat itu, terdapat sedikit kesan lingkaran cahaya. Dengan berkat pada masa ini, nafas Liu Hao adalah tiada tandingan. Dalam sekelip mata, dalam wilayah Feng Xiejun, gunung dan sungai bergelora, angin bertiup kencang, dan lompang yang tidak terkira banyaknya bergegar, seolah-olah mereka menghadapi kesan keruntuhan. Sialan! Merasakan nafas kesucian di hadapannya, tubuh Feng Xiejun tiba-tiba membeku di tempatnya, dan aura kematian yang mengerikan menyelubungi tubuhnya, terlalu kuat. Kuasa anak cahaya terlalu kuat. Jika ia adalah malaikat bersayap dua biasa, Feng Xiejun sudah cukup untuk membunuhnya sepenuhnya, tetapi anak cahaya berbeza daripada malaikat biasa. Kekudusannya mempunyai kuasa unik anak cahaya. Berbanding dengan malaikat bersayap dua biasa, sayapnya jauh lebih zalim. Pemotongan ringan. Mati. Sayap di belakang Liu Hao bergoyang, dan selepas beberapa ketika, pedang bulu putih susu perlahan-lahan terpeluap di antara sayap. Di atas pedang bulu itu, bayangan ilahi malaikat putih susu purba bergetar sedikit, ketak boleh cabulan yang mulia dan suci. Nafas, lepaskan. Senyuman muncul di wajah Liu Hao yang mulia dan anggun. Dia melipat tangannya, dan terus memegang pedang bulu terang. Pada masa itu, kuasa dalam tubuhnya terjalin dengan sempurna, dan kuasa terang yang melebihi Feng Xiejun melonjak. Sejurus selepas beberapa ketika, badannya melompat ke udara, dan mengelar perlahan-lahan ke arah kekosongan tempat Feng Xiejun berada. Dengan hanya perpecahan rawak, kekosongan itu meletup, dan tenaga jahat yang tidak terkira banyaknya runtuh dalam sekelip mata, melarikan diri ke mana-mana, dan seluruh medan langit dan bumi runtuh dalam sekelip mata. Letupan jahat. Pada masa ini, peluh sejuk yang tidak terkira banyaknya keluar secara tidak sengaja dari badan Feng Xiejun, dia tidak dapat menahan mengaum, dan seluruh tubuhnya bertukar menjadi darah hitam yang tidak terkira banyaknya, yang tiba-tiba mengecut dan meletup seperti jantung. Tubuh ini adalah tubuh manusia, www.melnovel.com, asal-usul Feng Xiejun hanyalah jisim tenaga jahat, tepatnya kerana dia mengawal tubuh ini untuk berjalan bebas di atas dunia manusia, tetapi kini menghadapi ancaman kematian, tanpa teragak-agak, secara langsung meletupkan asal sendiri, walaupun tidak ada kehidupan, ia jauh lebih baik daripada jatuh terus di bawah serangan anak cahaya. Kerana serangan anak cahaya bersayap dua sudah hampir dengan kemuncak dusian yang mendiang 8 bintang, dan dengan tambahan pengekangan jahat Guangming, Feng Xiejun tidak dapat menahan walau apapun. Paci-paci. Ribut terang yang keras merebak sesuka hati, dan ke mana sahaja ia pergi, aura suram dan jahat yang tidak terkira banyaknya serta-merta hilang. Huf! Tanpa memberi Feng Xiejun sebarang peluang, dia mengelapnya dengan bersih. Melihat dunia yang runtuh, nafas Liu Hao kembali normal. Xiao Shene, orang-orangmu, tubuhmu, dan juga nyala api sucimu yang berbeza semuanya dibuat khusus untuk anak cahayaku. Selagi saya dapat awak, semua masalah akan diselesaikan dengan mudah. Dan jiwa penyembelihan, Lucifer, akan benar-benar stabil kerana kewujudan api suci. Selagi saya menyepadukan sepenuhnya jiwa penyembelihan, kekuatan saya hampir kepada tahap penjelmaan semula, dan saya akan menikmati kemuliaan tertinggi apabila saya melangkah ke kerajaan malaikat. Pada masa itu, seluruh dunia akan menjadi satu-satunya kehormatan saya. Hahaha. Dalam dunia domain yang rosak, Liu Hao ketawa yang sangat ganas, terutamanya kuat, berlarutan untuk masa yang lama. Episod 2005. Pertempuran semakin sengit. Sebagai salah satu daripada 3 gergasi di penjara purba, Feng Xiejun telah dipenggal sepenuhnya oleh Liu Hao, badan dan rohnya telah musnah, dan dia mempunyai penutup nafas Liu Hao yang cerah, dan 2 gergasi di bawah tidak dapat mengesannya untuk seketika. Zaidu menjadi pendiam dan semuanya berjalan dengan teratur dan rahsia. Bagi Liu Hao, bergantung pada penutup senjata abadinya, dia perlahan-lahan menyiasat konspirasi bangsa asing. Baginya, ini bukan sekadar pengalaman seperti ini juga merupakan peningkatan yang besar. Sebaik sahaja anda menemui bukti sebenar bangsa asing, maka semuanya akan berbaloi.
Di sisi lain, darah ular dan kala jengking memusingkan tubuhnya yang sangat mempesona, berpusing dan berpusing ke arah ruang di mana Gu Yuan dan Maharaja tiada bandingannya melangkah masuk. Dia tidak tergesa-gesa, dan dia nampaknya mempunyai keyakinan mutlak. Tidak kira apa yang Gu Yuan miliki, mereka tidak dapat melepaskan diri dari tapak tangan mereka pada akhirnya, kerana ini adalah neraka, dan ia adalah istana kematian yang disediakan khas untuk mereka. Seawal mereka mengawal bangsa purba, mereka telah ditakdirkan untuk kemusnahan bangsa ini, dan selebihnya ia hanya menunggu masa. Roh ular ini. Melihat ini, Xiaoyan tidak dapat menahan menggelengkan kepalanya, sosok anggun itu mungkin telah mencuri tubuh seorang wanita manusia, tetapi bayang-bayang jahat ini mempunyai kesan sumber yang sama seperti Cailin. Semuanya tergolong dalam makhluk jenis ular yang sama. Jika saya tahu bahawa setitik pati darah untuk Cailin sudah cukup untuk menyelesaikan situasi semasa, intipati darah Shichai yang menelan ular sawa sudah cukup untuk menyebabkan situasi ini menghancurkan di hadapan mana-mana makhluk jenis ular. Senior, adakah Anda pasti Anda berada di sini? Di ruang angkasa, Gu Yuan berjalan di hadapan, melihat laluan angkasa yang gelap ini, keningnya berkerut, ruang gelap di hadapannya masih tidak berkesudahan, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata. Untuk melindungi keselamatan Puteri Suci, menghalang memasuki Tanah Suci daripada menangguhkan warisan Puteri Suci, dan untuk mengelakkan kunci lain untuk memasuki Tanah Suci daripada diperoleh oleh bangsa jahat asing, saya terpaksa menutupnya di sini. Titik. Ia amat tersembunyi di sini, walaupun mereka tidak perasan. Ia betul-betul di hadapan. Maharaja Syurgawi tanpa tandingan itu kusut masai, dengan rambut putih tersarung di mana-mana, dan memimpin untuk berjalan di atas kekosongan itu. Baginya, ini adalah kekosongan yang dia cipta sendiri, dan dia secara semula jadi sangat biasa dengannya. Tiba, ianya di sini. Kedua-duanya berjalan agak jauh, dan Maharaja Syurga tanpa tandingan mengangkat tapak tangannya dan menghempasnya ke bawah. Penghalang ruang di hadapannya terkoyak olehnya, dan kekosongan yang agak indah muncul, dan tiada apa-apa di dalamnya. Dengan hanya kesan kuning pucat kotak batu aneh di tengah, jika tiada Maharaja yang tiada taranya, saya khawatir amat suka bagi orang biasa untuk mencari kekosongan sebenar. Beberapa lapisan meterai dipasang pada kotak batu, yang kelihatan sama seperti objek biasa tetapi sangat tebal. Lapisan debu tebal di atasnya sudah cukup untuk menunjukkan bahawa ia telah wujud selama beberapa dekad dan tiada siapa yang ditemui. Adakah ini satu-satunya kunci untuk masuk ke Tanah Suci? Melihat ini, Gu Yuan berehat sedikit. Walaupun dia tahu bahawa Shena tidak jatuh, dia tidak mendengar khabar daripadanya selama beberapa dekad. Walaupun sebagai seorang bapa, dia berasa sebab, jadi dia agak bimbang tentang keadaan Shena. Iklan oleh Pub Future, tunggu, jangan risau. Hati Gu Yuan bersinar apabila dia melihat ini. Selagi dia dapat kunci ini, dia boleh masuk ke Tanah Suci. Apabila dia memikirkan anak perempuannya, ayahnya tidak dapat menahan rasa bersalah sedikit. Sejak perubahan besar bangsa purba, 3 kunci untuk memasuki Tanah Suci telah kehilangan kesannya, kerana ruang laluan untuk memasuki Tanah Suci telah diubah secara rahsia oleh Maharaja Syurgawi yang tiada tandingannya, jadi Rao juga tidak dapat memasuki 3 kunci bangsa jahat dari luar wilayah. Perkara di hadapan Anda ini adalah kunci untuk memasuki Tanah Suci, dan ia juga satu-satunya kunci. Bisik. Dengan bunyi, lapisan duci muncul dari badan Maharaja Syurgawi Peerless, dan dia mengangkat lapisan meterai seolah-olah dia sudah biasa dengan jalan itu, dan segera melompat dan datang terus ke kotak batu. Pif! Dengan bunyi, batu jet segi 4 sama kelabu terletak dengan tenang di dalam kotak batu, dan batu jet itu dipenuhi dengan suasana kuno. Ini, Gu Yuan terketar-ketar dan kehilangan suara. Dari jet kelabu, dia dapat menghidu dengan jelas jejak nafas nenek moyang purba, dan ia pasti kuncinya. Tetapi Xiaoyan, Gu Yuan tiba-tiba teragak-agak selepas menarik nafas. Kanak-kanak itu mempunyai kemahiran yang unik, dan kini dia perlu membuat pilihan antara mereka berdua. Masa semakin suntuk, dan saya dapat rasakan bahawa mereka semakin hampir ke sini. Dia sangat kenal dengan nafas darah ular dan kala jengking. Jika dia telah pulih ke puncak, ia adalah mudah untuk mengatakan, tetapi kini kekuatannya sendiri bukan satu daripada 10, dan dia tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapinya secara langsung. Tidak, Xiaoyan mesti diselamatkan dahulu. Selepas suara yang dalam, Gu Yuan juga mempunyai pilihan. Xiaoyan telah diburu oleh ular dan kala jengking, dan hidup dan matinya tidak pasti, manakala Shena sepatutnya selamat. Encik,
Apabila Maharaja Syurgawi tanpa tandingan mendengar kata-kata itu, kilatan cahaya yang jarang muncul di matanya. Jelas sekali dia telah menjangkakannya untuk masa yang lama, tetapi apabila dia memikirkan kuasa jahat yang menakutkan dalam peringkat akhir at Starfighting Immortal of Snake Scorpion Brooder, dia sakit kepala. Bisik, orang tua, awak sangat cemas, ke mana awak pergi? Sama seperti Maharaja Syurgawi tanpa tandingan mengambil tindakan, kekosongan sekeliling tiba-tiba bergetar. Dilindungi, gigitan dan geraman yang tidak terkira banyaknya muncul, dan seluruh kekosongan ternyata ditelan perlahan-lahan, dan adegan cahaya darah yang jarang berlaku memancar, sama-sama laluan kosong itu jatuh ke arah istana jahat yang tidak diketahui. Tidak baik. Jangan biarkan dia mengheret kita ke alamnya. Melihat adegan ini, kekosongan di sekeliling perlahan-lahan diseret oleh ular darah yang tidak terkira banyaknya, dan terdapat tanda-tanda sama untuk jatuh ke bawah, dan Maharaja Syurgawi yang tiada taranya kehilangan suaranya. Dia sudah pun bertarung melawan darah ular dan kalajengking, Melnovel.com, dia tahu kaedah yang terakhir ini, terutamanya darah ular dan kalajengking, ia sudah cukup untuk membuatkan Maharaja Syurgawi tanpa tandingan benar-benar terharu. Kuasa-kuasa peringkat Daksian 8 bintang biasanya bertarung dalam bidang masing-masing. Lagipun, kuasa yang Jekong biasa boleh tahan terlalu lemah, dan mereka tidak dapat membantu kekuatan serangan mereka pada tahap ini. Susu, ular dan kalajengking Shue tidak peduli. Ular darah yang tidak terkira banyaknya mengaum dengan ganas. Selepas beberapa ketika, penjara berdarah sebenar beribu-ribu kaki muncul. Alam darah ular dan kalajengking, alam darah ular dan kalajengking, di sini, kuasa darah ular dan kalajengking telah meningkat dengan banyak, hampir-hampir dengan kewujudan yang tidak dapat dikalahkan, dan dua yang telah belum pulih kekuatan mereka jatuh ke dalamnya, dan penghujungnya mungkin sangat tragis. Nampaknya kekuatan lelaki ini setanding dengan setengah raja. Xiaoyan berkata dengan dingin, dan diikat oleh darah ular dan kalajengking di belakangnya, tetapi melalui jarak yang dia dekati sekarang, Xiaoyan dapat melihat 10 ular darah itu secara senyap-senyap berakar pada rambut ular dan kalajengking Shue, dan ular darah yang tidak terkira banyaknya di sekeliling seolah-olah mendengar ini. Dalam sekelip mata, sudut mulut Xiaoyan perlahan-lahan menggeliat, dan 5 nyala api suci dalam tubuhnya secara senyap-senyap muncul dan padat. Serta-merta, ancaman yang tidak kelihatan perlahan-lahan menghampiri darah ular dan kalajengking, tetapi mata dan perhatiannya benar-benar tertarik oleh dua maharaja yang tiada tandingannya. Baru perasan, api suci tahap itu, walaupun ia tidak benar-benar boleh membunuh darah ular dan kalajengking, ia mungkin cukup untuk menyebabkan kerosakan sebenar.